بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والفاتحة إلى سيدنا صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام حسن بن علي والإمام حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، وإلى إمامنا الأعظم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه، وإلى سيدي الإمام عبد الله بن علوي الحداد قطب الدعوة والإرشاد رضي الله تعالى عنه وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وبأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إله الورى سهل على من قرأ تصانيف حداد العلا ما تعسر، وأصلح له كل الشؤون وجد له بعافية كبرى، وأحسن له القرى وجدد له في كل حين كرامة وفضلا، وأنعشه إذا ما تعثر، وهب يا ولي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. فصل في الاعتبار بالصابرين وأن الرزق مقسوم. فصل في الاعتبار بالصابرين، هذا ألف. وأن الرزق مقسوم. وقد يبتلى المريد بالفقر والفاقة وضيق المعيشة، فينبغي له أن يشكر الله على ذلك ويعده من أعظم النعم، لأن الدنيا عدوة والله يقبل بها على أعدائه ويصرفها عن أوليائه. Dan ada kalanya diuji seseorang murid itu dengan kefakiran, kehilangan sumber pendapatan dan kesempitan hidup. Fayambaghi lahu an yashkurallaha ala dzalika, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas yang demikian itu. Wa ya'udduhu min a'zamin ni'am, dan menghitungnya dan menganggap ianya sebesar-besar nikmat. Lianna dunya aduwatun wallahu yuqbilu biha ala a'daih, dan ini kerana dunia adalah musuh kepada seorang murid tersebut, ay salik ilallah. Dunia dimaksudkan sini adalah dunia yang membawa kepada kejahatan, di mana yang kita telah sebutkan sebelum ini. Dalam dunia, yakni dunia yang membawa kepada kemaksiatan, dunia yang menjurus seorang tadi kepada ketamakan. Bukan dunia yang dimaksudkan dengan mazra'atul akhirah, bukan dunia yang menjadi tempat cucuk tanamnya ke akhirat, dunia yang digunakan untuk akhirat. Itu tidak disebut dunia yang mazmum. Yang ini dimaksudkan ini dunia yang mazmum. Wallahu yuqbilu biha ala a'daih, dan Allah Subhanahu wa taala menghadapkan dunia ke atas musuh-musuhnya dan memalingkan dunia daripada para awliya-Nya. Di sini murid kalau masuk kepada keadaan fakir, faqah, dhiqil ma'isyah, bermaksud dia sedang berada di peringkat untuk
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maqam at-tajrid. Nah, daripada maqam al-asbab kepada maqam at-tajrid. Apa beza maqamul asbab dengan maqamul tajrid? Maqamul asbab adalah seorang tadi mengambil dengan sebab untuk meneruskan kehidupan dia, ataupun mengambil dengan sebab dan tanpa melupakan dengan Rabbu al-asbab ataupun al-musabbib. Jadi dia mengambil dengan sebab dan dia tidak melupakan dengan Tuhan yang menjadikan sebab tersebut. Manakala maqamut tajrid, dia tidak lagi mengambil dengan sebab, tapi terus kepada Tuhan yang menjadikan. Jadi ada dua jalan yang disebut oleh Sidi Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, iradatukal asbab, iradatukal tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab. Allah inginkan ataupun Allah berkehendak ataupun minta maaf, kamu berkehendak untuk berada pada maqamnya tajrid. Tajrid maknanya ini tidak memerlukan kepada sebab, yakni menumpukan sepenuh jalan tadi dan sepenuh perhatiannya kepada jalan suluk tadi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Iradatuka tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab. Kamu inginkan tajrid, tapi sebenarnya Allah Ta'ala jadikan kamu di maqam sebab. Sebabkan kerana kamu berteman dengan ahlul asbab, seperti isterimu, anak-anakmu yang kemungkinan tidak melalui jalan sepertimu. Maka kalau kamu mengambil jalan sedemikian, sebenarnya itu adalah min syahwatil khafiyah. Itu sebenarnya daripada syahwat yang tersembunyi. Itu yang apa ni? Kita baca semalam dalam Jawahir Lu'lu'iyah, kan? Iaitu salah satu daripada musuh yang disebut oleh siapa tu? Imam mana yang sebut? Semalam ada dalam apa ni, Jawahir, iaitu syahwat khafiyah, ni syahwat yang tersembunyi. Tak mana sebut mana? Dalam ni ke dalam kitab lain? Ya? Saya tak ingat lah. Tengok kat mana tu. Tak apa. Nanti. Baik. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid. Dan kamu inginkan dengan maqam sebab, sedang Allah Ta'ala inginkan kamu dengan maqam tajrid, iaitu menumpukan sepenuhnya kepada Allah. Inhitatun min himmatil aliyah, maknanya itu telah menggugurkan daripada tempat ataupun daripada himmah yang tinggi kepada himmah yang rendah. Jadi ini bermaksud ketika hamba tadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hamba tadi kena ingat bahawa yang paling berat diuji adalah kekasihnya Allah. Syaddul bala al-anbiya summal amsalu fal amsal. Jadi kalau dia diuji dengan kefakiran, diuji dengan kehilangan sumber dan kesempitan hidup, yang bagi lahu an yashkurallaha ala dzalika wa ya'udduhu min a'zamin ni'am. Maksudnya hamba ketika ini memandang kesemuanya dengan kebaikan. Tidak ada satu pun yang dipandang melainkan semuanya adalah kebaikan. Ini untuk menjadikan seorang salik ilallah tadi sentiasa berlapang dada dan bersyukur dengan apa sahaja yang Allah Ta'ala jadikan. Ini dah maqam syukur. Dibalakkan dengan fakir tetapi bersyukur. Satu lagi, dibalakkan dengan fakir dan bersabar. Ini bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bagaimana sudut syukur tadi? Sudut syukurnya adalah dengan menganggap bahawa ini adalah sebesar-besar nikmat yang telah Allah Ta'ala palingkan dunia daripadanya, dan Allah memberikan kepadanya dengan perhatian kepada Allah. Kerana dunia adalah aduwatun, itu sebabnya. Wallahu yuqbilu biha ala a'daih. Biasanya dunia akan dihadapkan kepada musuhnya dan dipalingkan daripada awliya'nya. Maka dia patut bersyukur.
Karena kemungkinan Allah memilihnya untuk menjadi seorang yang di kalangan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Falyahmadullah falyahmadullah. Nah, an yashkurallah falyahmadillah. Falyahmadillah alladhi syabbahahu bi anbiya'ihi wa awliyaihi. Maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah yang telah menyerupakan dia dengan para nabinya dan para walinya wa ibadihi salihin. Macam kita sebut sebelum ni, asyaddul bala al-anbiya summa al-amsalu fal-amsal. Itu daripada tu dah tashbihnya. Ya, penyerupaan tadi menyerupakan dia dengan para nabi, para walinya dan para hamba-hambanya yang saleh. Walaqad kana sayyidul mursalina wa khairul khalqi ajma'ina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yarbitu hajaran ala batnihi minal ju'. Dan adalah sesungguhnya penghulu bagi sekalian nabi dan rasul dan sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada yang lebih baik daripada beliau, iaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarbitu hajaran ala batnih, mengikat batu di perutnya, minal ju', kerana terlalu lapar. Wa qad yamurru shahrani aw aktsaru ma tuqadu fi baitihi narun li ta'amin wala ghairihi. Dan terkadang berlalu selama 2 bulan atau lebih tidak menyala di dalam rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam api di dapur li ta'amin wala ghairihi, untuk memasak makanan dan selainnya. Wa innama yakunu 'ala at-tamri wal ma'. Tapi sebaliknya Nabi hanya makan tamar dan air. Aswadan dipanggil. Nah, 2 benda hitam gabungan ni dipanggil al-aswadan. Wa nazala bihi dhaifun, dan kalau datang tetamu, fa arsala ila abyatihi at-tis'i, lalu baginda akan mengutuskan menghantar tetamu baginda sallallahu alaihi wasallam kepada 9 rumah isteri baginda. Falam yujad fiha ma yut'imuhu ad-dhaifa. Akan tapi tidak didapati padanya, yakni pada rumah-rumah isteri-isteri Nabi tadi, makanan untuk dijamu kepada tetamu. Wa mata yawma mata wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin fi aswa'in min sya'irin wa laysa fi baitihi ma ya'kuluhu dhu kabidin kaffun min sya'irin. Wa mata yawma mata, dan ketika hari baginda wafat, wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin, baju besi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masih lagi di dalam gadaian kepada seorang Yahudi. Fi aswa'in, untuk beberapa sa', beberapa gantang daripada syair, iaitu bali. Wa laysa fi baitihi ma ya'kuluhu dhu kabidin kaffun min syair. Dan tidak ada dalam rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang baginda sallallahu alaihi wasallam memakannya walaupun segenggam syair. Syair bukan gandum, no? Syair bali. Kalau gandum panggil apa gandum dalam bahasa Arab? Panggil bur. Enggak panggil bur. Baik. Tengok ni ahwalnya Nabi SAW. Maksudnya kalau kata seorang murid salik ilallah ingin meneruskan perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kena tengok kepada yang paling dekat dengan Allah, paling tinggi kedudukan di sisi Allah. Untuk apa ni? Untuk menerbitkan himmah. Kerana itu kena melihat kepada hamba Allah Ta'ala yang disebutkan oleh Allah dengan gelar hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi, itu kepada Nabi SAW. Tengok ahwalnya Nabi, tengok kehidupannya baginda Nabi SAW, yang diberikan dunia ini, kuncinya segalanya kepada Nabi SAW, dan bagaimana Nabi memilih untuk hidup di dalam muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Itu cara dia. Itu ingat balik dengan halnya Rasul SAW. Dia akan masuk balik kepada halnya baginda Nabi. Salik ila Allah, kalau nak menuju jalan kepada Allah, maka hendaklah dia masuk ke jalan baginda Nabi SAW.
Falyakun qasduka ayyuhal muridu wa himmatuka minad dunya qirqatan tasturu auratak. Maka hendaklah engkau jadikan qasadmu, niatmu, tujuanmu, wahai murid, dan himmahmu, minad dunya, apa tujuan kamu dan juga apa cita-citamu dengan dunia ni, khirqatan tasturu auratak. Dari dunia ni hanya sebis kain yang menutup dengan sempurna akan auratmu. Wa luqmatun, wa luqmatan, no? Wa luqmatan tasuddu biha jaw'ataka minal halali faqat. Dan satu suapan yang mengisi, yakni memenuhi akan kelaparanmu daripada sumber yang halal sahaja. Tengok. Jadi jadikan hanya sekadar untuk keperluan, maksudnya. Hanya untuk keperluan. Duniamu hanya untuk keperluanmu. Bagi makanmu dan juga bagi menutup badanmu dengan pakaian yang menutup auratmu. Jadi jangan berlebihan, maksudnya. Nampak? Ini ada sebahagian awliya yang beramai sungguh dengan benda ni. Tak ada baju dalam rumah melainkan satu helai saja. Sampai koyak baju-baju tu, barulah dibeli pula baju lain. Koyak pula baru beli baju lain. Tu macam tu. Bila dah hancur habis dah. Kalau lagi mana boleh pakai, pakai lagi. Ada yang beramal sampai macam tu. Seperti para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, tidak ada baju melainkan satu helai saja. Dan memakai pakaian bagi para sahabat ni yang ditutup hanya bahagian yang menutup aurat semata-mata. Dan kadang ditutup sebahagian lagi terbuka. Tutup bahagian bawah, diikat di bahagian tengkuk, belakang terbuka. Kita pernah tunjukkan cara macam mana para sahabat membalut badan mereka dengan kain besar tu, macam mana dibalutnya badan mereka. Ini cara balut dia. Para sahabat balut. Ni. Kain besar, kita tepi sikit dik. Okey, belakang. Ini tak apa besar ni, dia kena besar lagi. Dia kena besar lagi dia punya kain dia. Sahabat balut macam ni. Hujung ni, dia akan balut sini. Ni, dekat sini. Dekat sini je. Belakang ni nampak tak? Ni kita pakai baju. Ni ada satu kain je ni. Balut macam ni. Kemudian ikat sini tengkok. Dan kemudian apa yang berlaku? Dunia dibuka oleh mereka seluruhnya. 2/3 dunia dikuasai oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang kita baju besi, baju apa semua ada. Bukan sekat baju besi kan, dengan alat-alat apa semua kali, tapi tak ada satu pun berlaku apa-apa. Nah, setelah tu. Kenapa? Karena dunia telah masuk ke dalam jiwa kita. Dan itu maksudnya. Dan itu disebut oleh para guru kami dan ditunjuk cara bagaimana dibalut tu. Antara yang tunjukkan cara tadi, guru saya Maulana Syekh Usamah Mansi, murid kepada Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, dan juga Abuya Abdul Rahim Jahri, hafizahullah ta'ala di Makkah. Juga merupakan murid kepada Musnidud Dunya Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah ta'ala. Mereka yang tunjukkan cara tersebut. Ada sebahagian juak-juak Wahabi ni, bila kita tunjuk cara macam tu, dipakai, ada orang masukkan dalam Facebook. Lepas tu semua perli bawah. Pakai main-main. Kata betul ke balut ni apa semua tu. Ambil di mana balut tu. Kamu tak mengaji ya? Yang mengaji pun tak. Dan guru dia pun tak pernah pun baca tentang benda-benda macam tu, dan tidak bersambung pun sanad dengan pengajian
bab kaitan dengan perkara tersebut. Jadi kemudian dipermainkan perkara tadi. Itu. Jadi sebab tu kata a'rid 'anil jahilin. Abaikan saja. Baik. Ada ni falyakun qasduka ayyuhal muridu wa himmatuka minad dunya khirqatan tasturu 'auratak. Wa luqmatan tasuddu biha jaw'ataka minal halali faqat. Maksudnya mengurangkan dan juga menumpukan hanya semata-mata kepada yang halal. Wa iyyaka was-summal qatilah. Dan hendaklah engkau berhati-hati, wahai murid, daripada racun yang membunuh. Wa huwa an tashtaqa ila tana'umi bid-dunya wa targhaba fi at-tamattu'i bi syahawatiha wa taghbita al-mutana'ibina biha minan nas. Apa dia racun yang membunuh tadi? Ianya adalah bahawa engkau merindukan kepada menikmati dunia dan tersangat gemar, yakni berahi pada berseronok dengan syahwat dunia dan merasa cemburu terhadap orang-orang yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dunia. Jadi tak perlu orang yang salik ila Allah tidak perlu ada perasaan tersebut. Melihat orang-orang yang diberikan dengan dunia tadi maksud apa? Yang menyebabkan mereka lalai, tapi mereka kaya dan mereka diberikan dengan nikmat yang luar biasa, maka tidak perlu cemburu dengan perkara tersebut. Karena nikmat ataupun dunia tadi diberikan sama ada untuk seorang tadi berkhidmat kepada agama Allah Ta'ala, dan kalau dia khidmati dengan baik, maka boleh seorang tadi untuk cemburu dengannya. Tamam? Dan kalau kata dia tidak khidmati dengan baik perkara tersebut, maksudnya dia gunakan untuk syahwat dia semata-mata, menunjuk-nunjuk dan seumpamanya, maka itu tidak perlu dicemburui, biarnya. Maksudnya kita tak perlu cemburu dan kita tak perlu untuk nak bercita-cita mengikuti jalan mereka. Tak perlu. Tapi himmah ahli dunia sekarang ke arah itu. Semua orang ke arah itu. Buktinya apa dia? Buktinya macam Maulana Syekh Hamzah Yusof sebut lah. Dia kata nak tengok keperluan ataupun keinginan orang sekarang ni, tengoklah di perpustakaan dia. Apa yang ada di perpustakaan ataupun yang ada di maktabah, kedai-kedai buku, dijual buku apa. Banyakkan buku dijual tentang apa? Yang pertama, buku perniagaan. Buku berniaga cukup banyak. Macam mana nak jadi kaya, macam mana nak jadi ini, macam mana nak jadi jutawan, macam mana nak jadi sekian-sekian. Yang tu berlambak-lambak. Tak ada satu buku macam mana nak jadi hamba Allah. Tak payah. Nak jadi hamba Allah pun buka-bukanya berniaga jugalah. Sun Tzu. Dia buat keluar buku Sun Tzu. Sun Tzu Sun Tzu yang cerita berkenaan dengan perang tu. Dia ada tulis dia punya, orang panggil apa, strategi perang dia dan qawaid peperangan dia. Ada berapa puluh qawaid tadi. Kemudian dikeluarkan dan diterjemah ikut jadi perniagaan. Kata ni boleh diserampang dua mata. Strategi peperangan dijadikan strategi perniagaan untuk jadi kaya. Satu keluar juga. Jadi kesemuanya lah sekali dalam tu cerita berkenaan dengan keperluan kehidupan manusia tadi yang sementara tu. Hak tu je. Betul. Sebab tu sebahagian ulama, benda ni bukan baru, masalah berkaitan dengan benda ni. Sebab tu ulama-ulama kita dulu seperti Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani dan seumpamanya mengarang kitab berkenaan dengan adabul kasb. Adab-adab untuk mencari pendapatan. Ada adab dia. Jangan langgak saja. Dan ini sekarang tidak lagi berlaku macam tu. Malah diajar pula kepada dia punya mentor, mengajar kepada dia punya protege dia, yang dia punya anak-anak murid dia bawah-bawah ni, untuk melakukan perkara-perkara yang di luar daripada adab Islami. Dan malah sanggup buat apa saja hanya semata-mata untuk melakukan perniagaan mereka, dan diberikan support yang kuat oleh mereka, sehinggalah orang tadi rasa biasa dengan perkara yang dilakukan. Dia rasa biasa dengan benda yang dia buat tadi, rasa biasa. Isteri orang menari depan kamera dan kemudian menari ramai-ramai dalam majlis. Hanya sebentar kerana dengan nama program. Kan? Jadi akhirnya jadi rosak habis semua, dan yang tu yang mereka inginkan.
Kalau kata pergi cerita pasal agama pula dalam tu, suruh buat baik dengan mak, suruh buat baik dengan ayah, suruh sedekah, suruh apa semua kali, marah pula sebahagian orang yang banyak duit untuk masuk program tu. Kata, kalau sekat cerita benda tu, tapi kami pergi masjid. Dia kata, tak payah pergi program ni, kami nak tahu macam mana nak berniaga, bukan tahu macam mana nak sedekah. Dia kata, tak mau dengar tu. Dah kali diasingkan antara agama dengan perniagaan yang mereka inginkan. Yang penting kami nak berniaga, kami bukan nak sedekah. Tak ada terlupa, ada kait dengan benda tu. Dan disebut dalam hadis Nabi cukup banyak. Dia tak ada kait benda tu. Dia tak mau. Dia nak strategi perniagaan. Kami pun tahu benda tu. Ya, tahu. Tapi cara kamu sebut tu tahu kata kamu tak tahu. Cara kamu komplain tu pun tak ada kata kamu tak tahu. Dan tu keinginan manusia zaman dah. Sumul qatil. Tu adalah racun yang membunuh ketika masuk dunia dalam hati tadi. Yang kita waktu sekarang yang kita hidup ni, waktu sekarang ni lah, dah tanya balik ni. Waktu kita tengah dalam pengajian, waktu kita dalam perjalanan ni, dan seumpamanya, ada rasa, orang panggil apa, dalam hati kita ni, benda yang tak cukup lagi kah? Dalam kehidupan kita, ada benda yang tak cukup lagi. Kalau rasa benda tak cukup tadi, tak cukup tu macam mana? Keinginan yang kita inginkan tu, banyak mana yang kita inginkan. Dia takkan cukup dunia ni. Kerana orang kalau ada 1 juta, dia takkan cukup 1 juta, dia nak 2 juta. Orang yang kalau dapat 2 juta, dia takkan rasa cukup dengan 2 juta, dia nak juga 4 juta. Dia takkan rasa cukup sebab dunia sifat dia macam tu. Dia macam air laut. Yang kalau minum lagi dahaga. Sebab tu dunia ni diibaratkan oleh Nabi SAW seperti lautan. Seperti air laut yang diminum lagi dahaga. Diminum lagi dahaga. Dan orang tu takkan rasa cukup. Dia bukan air tawak. Yang kalau kita minum, hilangkan dahaga kita. Sebab tu, kalau tenggelam dengan tersebut, tu ada Syekh kepada Syekh Hamzah Yusuf, Murabit Al-Hajj, berpesan kepada Maulana Syekh Hamzah, kata beliau, dia kata, dunia ini seperti lautan, kata dia. Dia kata, world like an ocean, dia kata. Don't drown. Disebut dekat Syekh Hamzah, jangan kamu tenggelam. Dunia ni macam lautan, jangan tenggelam. Jangan tenggelam dengan lautan. Abuya Said Muhammad Alawi pernah bawa anak murid dia, Abuya Syekh Ihya Ulumuddin, Kiai Ihya Ulumuddin, yang ada pondoknya di Indonesia, di Malang. Yang pondoknya dia pun anak murid tak ramai. Dia akan ambil sikit-sikit je untuk dia didik, kemudian dihantar ke Rusaifah, pondoknya Abu Yazid Muhammad Alawi waktu beliau masih hidup, dan tak tahu sampai sekarang adakah diteruskan macam tu ataupun tidak. Di Kiai Sya'rani, Kiai Ihya Ulumuddin, waktu ketika mula dia balik, dia antara batch pertama yang belajar dengan Abu Yazid Muhammad Alawi Maliki di Mekah. Jadi ketika dia balik, dan kemudian ada pondok yang dia buat, kemudian satu hari ini Abu Yazid Muhammad Alawi Maliki pergi ke Indonesia melawat beliau. Sikap Maulana Syekh Syed Muhammad Alawi Maliki, sikapnya dia tak akan biarkan anak-anak murid dia, melainkan dia akan pergi lawat. Kita tengok selalu pondok mereka macam mana, perjalanan dakwah mereka macam mana itu. Anak-anak murid dia pun luar biasa. Sebenarnya tengok, kata kalau dia buat program ataupun ada mesyuarat, kalau kata Abu Yazid Muhammad panggil, tak kira lah. Kalau anak dia panggil je, Abu Yazid Ahmad panggil, ni anak, ayah dia tak ada lah. Mereka ni anak murid kepada ayah, tapi ni anak kepada tok guru. Panggil anak-anak murid kepada ayah-ayah dia, kepada ayah dia, untuk datang ke Mekah kerana ada mesyuarat dan seumpamanya. Bukan pakai Zoom, pakai apa semua ni. Kalau kita, kalau Allah panggil macam tu, dia kata Zoom pun ada, pakai Zoom. Nak pergi Mekah pula jauh, tak, dia pergi. Dia nak duduk kat Mekah lah, untuk ada perbincangan. Bincang bukan lama pun, sat balik. Buat umrah apa semua, balik terus ke Indonesia. Urusan masih, semua ada madrasah. Semua bukan orang yang kecil anak, semua sibuk dengan urusan masing-masing. Lepas tu bila ditanya, ada seorang sahabat saya Ustaz Zuhair tanya kepada Habib Hasan Baharun, ni pendiri, orang panggil apa, Habib Hasan Baharun meninggal dah,
meninggal. Bila meninggal? 1999. Bila Ustaz Zuhair nampak? Kan dia dengar orang. Habib Zain Baharun. Ada anak dia. Habib Zain Baharun. Ya, bukan Habib Hasan. Habib Hasan meninggal dah. Habib Zain Baharun. Habib Zain Baharun ditanya kat dia macam mana mereka punya himmah mereka boleh ikut dan juga boleh pergi ke rumah Abu Yazid Muhammad ataupun Syed Ahmad di Mekah. Kata kalau panggil saja pergi. Dia kata kami ni kalau Abu Ya panggil, dia kata ni kata Habib Zain Baharun. Guru besar di mana? Mudir ke apa dia panggil istilah dia? Mudir di Darul Lurah wa Da'wah di Indonesia, di Bangil. Dia kata kami kalau dipanggil, kami bukan tanya, dia kata nak kena apa? Kenapa nak kena api? Tak, kami akan tanya dia kata, kalau suruh lompat, minta maaf. Dia kata kalau kami disuruh lompat oleh Abu Ya, suruh lompat saja. Kami tak tanya kenapa kena lompat. Kami akan tanya berapa tinggi nak kena lompat. Lompat-lompat juga. Tapi tak tanyalah sebab apa kena lompat. Itu kalau panggil mai terus. Ini dia punya lain macam, dia punya orang panggil apa? Adab mereka dan juga semangat mereka dengan guru mereka. Dan dia kata waktu Abu Yazid Muhammad Alawi Maliki masih hidup, dia pergi ke Indonesia, pergi lawat anak murid dia Kiai Ihya Ulumuddin. Dan waktu dalam perjalanan tu dia minta untuk Abu Ihya cari pondok ataupun hotel yang paling mahal sekali di situ. Di Surabaya ataupun di Jakarta, tak ingatlah saya pun. Bila dia cari hotel paling mahal, dia minta pula bilik paling mahal di hotel tu. Hotel 5 bintang. Kemudian nak pula bilik yang paling mahal dalam bilik tu. Maka dipilih. Sampai malam tu waktu nak tidur, Kiai Ihya Ulumuddin masuk dalam bilik tadi. Seronok lah bilik, tak pernah masuk bilik mahal tadi ni. Abu Yazid Muhammad Alawi pula orang kaya. Dia bila masuk nak pergi duduk atas katil, Syekh Abu Yazid Muhammad Alawi kata jangan duduk atas tu, turun bawah. Duduk di bawah. Tidur dekat lantai. Tak bantai, tidur atas lantai. Lepas tu kemudian Abu Yazid Muhammad pula ambil bantai, duduk sebelah anak murid dia ni. Tak bantai, tidur atas lantai juga. Pakai tengok silin. Kemudian Abu Yazid Muhammad kata apa dekat anak murid dia ni, Kiai Ihya, dia kata, Ihya, nanti ingat, dia kata, dunia akan datang kepada kamu. Dunia akan datang. Jangan kamu terpengaruh dengan dunia dan jadilah kamu seperti sekarang. Walau dunia datang macam mana sekalipun, kamu tetap di bawah. Dia nak abad tu sebenarnya. Bagi bilik yang paling mahal tu, ingatkan dia akan boleh tana'um dengan nikmat dalam bilik tu. Dah rupanya suruh duduk di bawah. Maksudnya macam mana pun kamu kena di bawah. Dan Abu Ihya kata dia menangis waktu tersebut. Dan sungguh setelah tu dunia datang pada dia. Tapi dia tetap macam tu. Dunia datang. So diberikan kepada dia dengan kemewahan, kebaikan, tapi dia tetap sebegitu. Ini hati dia tetap di bawah dan tidak terpengaruh dengan kenikmatan yang telah diberikan tadi. Sebab tu iyyaka wasummal qatil, bahwa an tashtaqa ila tana'umi bid-dunya wa targhaba fi tamattu'i bi syahawatiha, kerana semua benda ni akan memalingkan seorang tadi kepada Allah. Al-multafitu la yasil. Jadi perbahasan dalam ni tajuk kepada bab berkaitan dengan apa? Kerana al-multafit la yasil. Ini orang yang berpaling tidak sampai. Jadi hanya sekadar melihat dengan kenikmatan tersebut, terhenti dia daripada sampai kepada Tuhan yang memberikan nikmat, habis, tak dapat apa. Dia tak jadi salik ila Allah. Dia tak akan jadi murid lagi pada waktu tersebut, kerana dia telah lalai dalam perjalanan tadi. Wa targhaba fi tamattu'i bi syahawatiha wa taghbital mutana'imina biha minan nas. Fasawfa yus'aluna an na'imiha wa yuhasabuna ala ma asabuhu wa tamatta'u bihi min syahawatiha. Kalau nanti mereka akan ditanya tentang kenikmatan itu. Nabi SAW makan bersama dengan para sahabat di satu kebun pada satu hari yang sangat panas dan kemudian lapar. Karena makanan tidak ada, kemudian Nabi SAW bangun dan kemudian keluar daripada rumah bertemu dengan Sayyiduna Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bila ditanya oleh Rasulullah, apa kena dengan kamu wahai Abu Bakar? Kamu keluar pada waktu macam ni? Maka kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, untuk melihat kamu ya Rasulullah. Pada Sayyidina Abu Bakar mula lapar juga.
Tapi himmah Sayyidina Abu Bakar waktu tu adalah Sayyidina Rasul. Allah dan Rasul. Jadi pergi tu tengok muka Nabi, dia kata nak tengok muka Nabi je. Muka kenyang. Tu Nabi jalan. Jumpa Sayyidina Umar pula. Sayyidina Umar terus maklum. Sayyidina Umar sebut terus dengan hakikat dia. Apa dia? Saya lapar ya Rasulullah. Tapi keluar pergi mana? Pergi cari Nabi juga. Nak tengok Nabi macam mana. Tetap dengan Nabi dulu. Jadi Sayyidina Rasul kata, aku pun sama juga. Jalan 3 orang. Sampai di mana? Di rumah seorang sahabat. Itu Sayyidina Kulsum ibnu Hidmin. Sampai di rumah Sayyidina Kulsum. Ni orang lelaki, no? Bukan perempuan. Nama Kulsum ibnu Hidmin. Kemudian dijamu dengan tamar. Keraknya tandan kurma. Jadi Nabi boleh pilih mana-mana kurma yang Nabi nak. Nak busr, nak rutab, nak tamr. Mana satu ambil. Yang dah kering, tamar. Yang masih basah lagi, rutab. Yang ada setengah-setengah, busr dipanggil. Tamam? Setengah masak, setengah lagi jadi masih lagi kelak-kelak. No? Yang setengah rutab, setengah lagi masih kelak. Busr dipanggil. Jadi dibagi kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Kemudian nak pergi sembelih kambing pula. Lepas makan, minum air yang sejuk. Nabi kata apa? Minum air yang sejuk. Di bawah pohon yang teduh. Di bawah pohon yang teduh ni. Semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa dia? Setiap nikmat tadi akan ditanya oleh Allah. Ini Nabi sebut dalam kataan tadi. Lepas tu dia kata, فَسَوْفَ يُسْأَلُونَ عَنْ نَعِيمِهَا وَيُحَاسَبُونَ عَلَى مَا أَصَابُوهُ وَتَمَتَّعُوا بِهِ مِنْ شَهَوَاتِهَا. Kenapa? Karena tu kalau tengok balik segala nikmat yang disyukuri waktu tu. Kenapa Sayyidina Nabi sebut pada waktu tu dengan penuh perasaannya? Karena waktu tu paling lapar. Orang yang ketika tengah lapar kemudian minum seteguk air yang sejuk, maka tu Sayyidina Imam Abu Hasan Syadzili kata, minum air yang sejuk. Jangan minum air yang panas. Mengucapkan alhamdulillah ketika minum seteguk air yang sejuk daripada lubuk hati kita, maka itu adalah sebenar-benar bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu betul ke tidak? Kalau kita tengah dahaga, lepas tu dapat air sejuk bubuh dalam mulut kita, minum tu tengah-tengah hari macam ni, bulan Ramadan pula tu. Dia punya alhamdulillah dia tu lain macam daripada benak hati dia. Daripada bening hati dia, daripada dalam sekali tu, kesyukuran tersebut. Bukan tujuan nak cerita pasal minum tu, tujuan dia pasal syukur tu. Maksud salah satu daripada jalan untuk mensyukuri nikmat Allah adalah datangnya nikmat tadi pada waktu yang tepat, yang kita inginkan. Tamam? Lepas tu jangan minta nikmat melainkan pada waktu yang diinginkan oleh pemberi nikmat tersebut, yang sesuai bagi kita. Jangan minta dengan yang kita inginkan, kerana mungkin tak sesuai dengan kita. Kalau diberi oleh Tuhan yang memberi nikmat pada waktu yang diinginkan olehnya, maka peratus untuk disoal balik dengan nikmat tersebut seakan kosong. Kenapa? Karena dia yang memberikan anugerah kepada kita. Selebihnya untuk kita mensyukuri sahaja dengan nikmat tersebut. Hak kita waktu itu adalah mensyukuri nikmat. Tapi kalau talab, kita yang tuntut, dan kita pula orang panggil apa? Pulun ke arah tersebut dengan menginginkan bukan pada waktunya, maka ketika tersebut kita akan diuji dan kita akan disoal dengan segala nikmat tersebut. Walaupun Nabi SAW melakukan tadi hanya untuk memaklumkan kepada kita tentang keadaan nikmat tersebut akan diuji dan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yus'aluna an na'imiha wa yuhasabuna ala ma asabuhu wa tamatta'u bihi min syahawatiha. Jadi apa yang nikmatan itu akan dihisap, yang diperolehi oleh mereka akan dihisap. Wa tamatta'u bihi min syahawatiha, dan bersenang-senang dengan syahwat dunia. Walau annaka 'arafta al-mashaqqa allati yuqasunaha wal ghusas والغصص التي يتجرعونها والغموم والهموم التي في قلوبهم وصدورهم في طلب الدنيا وفي الحرص على تنميتها والاعتناء بحفظها
lakunta tara dhalika yazidu bi ad'afin katsiratin ala ma hum fihi min lazzati at-tana'umi bid-dunya in kanat samma lazzatun. Dan jika engkau mengetahui kesusahan yang ditanggung mereka, siapa dia? Yang ditanggung oleh orang-orang yang inginkan dunia, dan keperitan yang ditelan oleh mereka, yakni orang-orang yang gilakan dunia, dan kegundahan juga kegelisahan yang bermain dalam hati-hati dan dada-dada mereka dalam mencari dunia. Wa fil hirsi ala tanmiyatiha, dan pada kelobaan, ketamakan ke atas membanyakkan harta benda dunia. Dan lagi apa? Wali'tina'i bihifdhiha, dan perhatian dalam menjaganya. Lakunta tara dzalika yazidu bi'at'afin katsiratin, nescaya engkau melihat yang demikian itu bertambah berlipat kali ganda banyaknya berbanding di atas apa yang mereka rasakannya daripada menikmati kelazatan dunia. Kiranya boleh dikatakan yang demikian itu lazat. Lakunta tara dzalika yazidu bi'ad'afin katsiratin ala ma hum fihi min lazzati at-tana'umi bid-dunya in kanat samma lazzatu. Jadi kalau kamu tahu dengan kesusahan yang mereka lalui, kepayahan yang mereka lalui dengan mencari dunia, lagi apa lagi? Permusuhan yang mereka akan dapati disebabkan kerana dunia, kegundahan hati mereka disebabkan dunia, tak ada ketenangan. Tak ada satu pun. Faedah yang disebut kata orang ni kaya dengan dunia dan hatinya tenang, tak ada. Yang tu benda yang diddan la yajtami'an. Dua perkara berlawanan yang tak akan berkumpul sekali. Nak dunia dan tenang, mustahil. Nak dunia dan tenang, mustahil. Tamam? Nak ilmu dan kaya pun syibih mustahil. Nak ilmu dan kaya. Jadi kena dalam keadaan apa? Kena keadaan fakir. Fakir di sini maksudnya meletakkan seluruh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh terkayakan diri dia daripada Allah. Jadi kalau kata kamu tengok dia dengan kesusahan tadi, orang-orang yang kamu kagumi dengan dunia ni, kesusahan yang mereka dapati, permusuhan yang mereka dapati, dan juga segala kegundahan dan kegelisahan yang mereka akan dapati. Kalau kita rasa tu dunia tu kita nak lagi, kalau kata tu sebagai nikmat, tak tahu macam mana dia boleh rasa tu nikmat. Lakunta tara dzalika yazidu bi ad'afin katsiratin ala ma hum fihi. Nescaya engkau melihat yang demikian itu bertambah berlipat kali ganda banyaknya berbanding di atas apa yang mereka rasakan, daripada menikmati kelazatan dunia. Maksudnya apa yang mereka dapati berlipat kali ganda, yang mereka dapati kesusahan lipat kali ganda lebih daripada nikmat. Tu pun kalau kata tu nikmat. Sama? Pergaduhan, perceraian, tamak dan seumpamanya akan datang dalam kehidupan orang-orang yang bergabung dengan dia dengan dunia. Mustahil. Ada orang kata, saya gunakan dunia tadi, maksudnya dengan kemewahan yang besar ni, untuk jadi wali min awliyaillahi ta'ala. Illa man rahimah rabbuh. Kalau 1,000,000 seorang saja. Dalam banyak Nabi, 124,000 Nabi, Nabi Daud, Nabi Sulaiman jadi raja. Ada Nabi lain jadi raja? Ya. Ada lagi Nabi lain yang diberikan oleh Allah dengan kekayaan seperti Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud alaihissalam jadi raja, memerintah dan seumpamanya. Tak, maksudnya ni bukan usulnya para anbiya. Allah Ta'ala jadikan contoh daripada para Nabi, ada yang jadi kaya tapi bagaimana sikap mereka ketika jadi raja. Macam mana kita nak contohi mereka ketika mereka jadi raja dan menjadi orang yang kaya-kaya. Tamam. Tapi kebanyakan Nabi macam mana kehidupan mereka fakir. Nabi yang kaya. Maksudnya yang tu sebenarnya usulnya. Sebab itu usul perjalanan tadi. Baginda Nabi kaya, ya kaya pada waktu yang tertentu. Tapi hal Nabi kebanyakannya dengan keadaan yang biasa. Allahumma ja'alni masakin, Allahumma ja'alni miskinan. Dan matikan aku dalam miskin, kata Nabi. Allah jadikan aku miskin, dan hidupkan aku dalam miskin dan matikan aku dalam miskin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi kalau kita rasa ni lazat dunia tersebut, kesusahan yang mereka dapati tadi, kalaulah boleh dianggap lazat, sebenarnya
mereka merasakan lebih daripada itu lagi. Kalau kita tengok sikit, kita kata teruk juga mereka ni dengan bergaduh, dengan apa semua sekali, dengan tak tahu malu. Lambak-lambak depan mata kita tadi. Hak jenis tak tahu malu. Sanggup buat apa saja. Yang penting laku dia punya produk dia. Bad marketing. Nah, kemudian macam-macam dia akan buat. Kemudian kita akan tengok jadi perceraian suami isteri. Kemudian jadi pergaduhan dengan sesama mereka, dan kemudian berlaku sampai kepada satu tahap tinggalkan agama. Sampai satu tahap agama ni tak ada apa-apa. Itu sebahagian yang macam tu. Maka kita akan rasa sebenarnya orang panggil apa, bersyukur dengan apa yang kita ada ni. Alhamdulillah. Itu ya cukup lah. Wa yakfika zajiran an mahabbatid dunya wa muzahidan fiha qauluhu ta'ala walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna apa ni, apa Quran, liman ke lamin, liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arija 'alayha yadhharuna wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'una wa zukhrufan wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Tamam. Dan sebaiknya kalau ayat Quran kita ambil tulis daripada mushaf. Itu dia, sebab dia tulis dengan resam mushaf. Itu lebih orang panggil apa, resam Usmani, dia menggabungkan ke semua apa ni, qiraat dan tulisan daripada kita tulis balik. Nah, yang ni kepada pencetak ni lah. Orang yang cetak ni yang cetak balik kitab ni. Ayat Quran kau boleh diambil tulis daripada font Quran tu sendiri. Font resam Usmani tu. Kemudian Quran dia ada ni, dia ada tanda ni, tengok ni. Dia ada orang panggil apa? Bunga tepi tu kan. Khaus dia tu. Khausain dia punya macam anak panah tu. Busur panah tu. Dia ada busur panah untuk Quran. Ni lepas ni hadis. Jadi tak busur panah yang sama dengan Quran. Saya pernah ditegur oleh Maulana Syekh Ahmad Mamduh Tamka ni. Kata kena beza Quran dengan hadis. Biasanya ini dia letak pada Quran. Adatnya biasa dia letak ni pada Quran. Dia letak yang sama. Ini pesan kepada ni lah, kepada para pencetak ni. Jadi cukuplah bagi kamu teguran daripada mencintai dunia dan menganjurkan engkau supaya hidup berzuhud terhadap firman Allah, walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan. Kalaulah tidak kerana manusia akan menjadi umat yang satu, ja'alna liman yakfuru birrahman. Jadikan orang-orang yang kufur ingkar kepada Tuhan yang Maha Pemurah, apa dia, bumbung rumah-rumah mereka daripada perak. Ni kalau Allah tidak takutkan, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perhatian kepada mukminin, tamam, untuk kembali kepada Allah dengan meninggalkan dunia ini dan tidak memandang dunia sebagai himmah mereka yang paling utama, maka tentu Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang kafir, rumah mereka ni daripada perak, bumbung daripada perak, tangga daripada naik tadi daripada perak, pintu pun daripada perak, kerusi-kerusi panjang mereka baring pun daripada perak, dan semua barang perhiasan dia keemasan. Dan Allah Ta'ala buat macam tu. Ini disebut oleh Sidi Syekh Muhammad Al-Haddar rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau tentang kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersifat rahmat kepada mukminin, maka Allah Ta'ala akan jadikan orang-orang ni sebagai kaya. Dan kalau kata mereka ni jadi kaya macam ni, maka kemungkinan sebahagian orang akan jadi tinggalkan agama Allah, keluar daripada agama, masuk. Kenapa? Kerana kami boleh jadi kaya. Dan Allah Ta'ala kasih kepada umat ini dengan umat ijabah ni, iaitu umat Nabi SAW yang telah muslim, yang mukmin ini, maka Allah jaga daripada mereka terpengaruh dengan perkara tersebut. Dan Allah tidak jadikan kepada golongan musyrikin dan kufar diberikan dengan yang telah disebut oleh Allah dalam ni. Allah Ta'ala jadikan pintu rumah mereka daripada perak, kerusi-kerusi mereka daripada perak, zukhrufan wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhirah
Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Dan sebaliknya kesenangan hari akhirat di sisi hukum Tuhanmu adalah khas bagi orang-orang yang bertakwa. Tengok ni. Imam Haddad kata ini adalah ayat Al-Quran yang paling jelas pada mengeji di bawah sini. Dunia agar zuhud pada dunia. Dan sekiranya Allah tidak membezakan mereka dengan iman, kufur, taat, maksiat, saya mereka akan membeza dengan dunia. Al-Ahsa'i berkata, Ahsa'i ni murid kepada Imam Al-Haddad, yakni menjadikan mereka dibezakan dengan dunia, maka dapat dikenali daripada yang beriman, yang derhaka kepada Allah, daripada yang taat dengan cinta dunia dan mengumpulnya. Wa qawlu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir, walau kanat tazinu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Dan Nabi SAW bersabda, dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang kafir. Kita dah cerita baru ni tentang kisah Sayyidina Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bertemu dengan seorang kafir yang sedang, Yahudi yang menempa besi. Lalu bila ditanya kepada dia, bagaimana kami punya syurga ni? Saya kerja tempa besi je, busuk. Kamu pula penjara mana yang kamu duduk, naik kuda mahal, baju mahal dan seumpamanya. Kata dia, kalau dibanding, kata Imam Ibn Hajar, kalau dibandingkan kami ni dengan syurga, maka dunia ni masih lagi dianggap sebagai penjara. Dan kalau dilihat dengan neraka punya siksaan, maka kamu punya pekerjaan ni masih syurga lagi sebenarnya, dibanding dengan neraka. Masuk Islam orang tadi. Walau kanat tazinu 'inda Allahi janaha ba'udatin. Dan kalaulah dunia ini berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, senilai sayap nyamuk, ma saqa kafiran minha syarbata ma, maka Allah tidak akan bagi minum kepada orang kafir itu walau seteguk air sekalipun. Tapi sebab dunia ini tidak berharga, maka Allah Ta'ala bagi kepada siapa yang pulun dan juga berusaha dengan dunia tadi, maka dia dapat dengan perkara tadi. Dia dapat dengan apa yang dia inginkan. Maka sebab tu himmah kita kena diperbetulkan. Himmah kita kena diperbetulkan. Ramai orang yang mengejar dengan keduniaan ni. Kita sebut banyak kali kan. Dunia ini maksudkan sini apa dia? Dunia yang melalaikan kita daripada Allah. Jadi kalau orang ni dia berniaga dan seumpamanya untuk kehidupan dia, dan juga dia jadi kaya, tapi bukan kerana untuk lalai daripada Allah, maka tu bukan dunia yang dikeji. Kerana berniaga disuruh oleh Nabi SAW. Jadi di sini Al-Imam Haddad bagi tahu kepada kita semangat kepada orang-orang yang dihalang rezekinya pada sudut jismani. Murid dalam jalan kepada Allah terhalang rezekinya, jangan tertipu. Kata saya di jalan Allah, saya ni sedang menuju kepada Allah, betulnya Allah bagi kesenangan pada saya. Maksudnya gitu. Sebab apa? Sebab saya menuju kepada Allah. Dia terlupa, dia kata, dia ingat sifir dia, Allah Ta'ala akan bagi kesenangan, bermakna Allah kasih dengan orang tadi. Tak. Betul, Nabi sebut dah, asyaddul bala al-anbiya sumal amsalu fal amsal. Kerana Allah kasih kepada hamba, Allah akan menguji hamba tersebut untuk tengok dibezakan antara orang ni baik ataupun tidak baik, ikhlas atau tidak ikhlas, sampai atau tidak sampai. Itu dia bukan ujian dia dengan Allah. Bila kita jalan ni betul, Allah Ta'ala akan bagi kaya. Itu akan jadi kaya semua orang. Sebab semua orang akan nak sampai kepada Allah Ta'ala dengan mudah. Sebab tu nak membezakan antara orang yang salik ilallah dengan hakikatan dengan yang bukan salik ilallah hakikatan. Boleh? Wa annahu subhanahu wa ta'ala munzu khalaqaha ma nazara ilaiha. Karena Allah tidak mencipta, ketika Allah menjadikan dunia, tak pernah Allah memandang kepada dunia. Wa'lam anna rizqa muqaddarun wa maqsumun. Ini baru saya terang balik. Ketahuilah bahawa rezeki tadi telah ditentukan dan telah dibahagikan oleh Allah. Faminal ibadi man busita lahu wa wussi'a lah. Maka ada sebahagian hamba yang diberikan keluasan oleh Allah dengan rezeki tersebut, dihamparkan dan diluaskan baginya rezeki. Wa minhum man duyyiqa alaihi wa futtira.
dan ada di kalangan mereka yang dikurangkan dan disempitkan rezekinya. Hikmatun minallah. Kedua-duanya hikmah. Pandang. Karena mustahil Allah Ta'ala jadikan sesuatu tanpa hikmah. Karena Allah hakimun. Allah itu hakim. Allah maha bijaksana. Jadi orang yang menafikan dan juga orang yang mempertikaikan rezeki yang telah ditentukan oleh Allah, seakan dia telah menafikan kebijaksanaan Allah. Ini biadab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan sikapnya sufi. Karena sufi ibnu waqti. Nah, dan sufi adalah orang yang beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak jadi sufi. Fa in kunta ayyuhal muridu minal muqattar, muqattari alaihim, jika kamu wahai murid antara orang yang disempitkan rezeki, fa alayka bis sabri wal ridha wal qanaati bima qasama laka rabbuk, maka atasmu atau hendaklah engkau sabar dan redha dan qanaah. Ini ibnu waqti dia bagi. Jadi kalau kata kita ditentukan dengan waktu ini dengan kesempitan, maka apa yang perlu kita lakukan sebagai hak kita dengan waktu tersebut, iaitu kena sabar, kena redha, kena qanaah. Bima qasama laka rabbuka, dengan apa yang telah dibahagikan oleh Tuhanmu. Wa in kunta minal muwassa'i alaihim, kalau engkau termasuk kalangan orang yang diluaskan rezeki, fa asib kifayataka wa quz hajatak, maka pakailah secukupnya sahaja dan engkau ambillah sekadar keperluanmu. Wa khudh hajatak mimma fi yadik. Dan engkau palingkan khudh hajataka mimma fi yadik, ambil sekadar yang diperlukan. Wasrif ma baqiya fi wujuhil khairi wa subulil bir, dan engkau palingkan, yakni belanjakan, keluarkan apa yang baki selebihnya tadi ke jalan Allah dan ke jalan-jalan kebaikan. Itu cara. Ambil sekadar yang diperlukan. Wa'lam annahu la yata'ayyanu 'ala al-insani idza arada ad-dukhula fi tariqillahi an yakhruja min malihi in kana lahu malun aw yatruka hirfatahu wa tijaratahu in kana muhtarifan aw muttajiran, bal alladhi yata'ayyanu 'alayhi taqwallahi fima huwa fihi wal ijmalu fi at-talab bihaitsu la yatruku faridatan wala nafilatan. Dan ketahuilah olehmu wahai murid, sesungguhnya tidak wajib atas seorang insan jika dia hendak memasuki jalan Allah Subhanahu wa taala an yakhruja min malihi in kana lahu malun, iaitu keluar daripada hartanya jika dia ada harta, au yatruka hirfatahu, atau dia tinggalkan pekerjaannya, wa tijaratahu, dan perniagaannya. Ini salah juga. Jadi orang tadi diuji oleh kemiskinan, kefakiran kalau jalan kepada Allah Ta'ala. Dan kan Imam Haddad bagi tahu, kalaulah seorang tadi nak masuk ke jalan Allah, tak perlu dia tinggal benda yang dia buat. Qum haitsu aqamakallahu fi. Duduk, berdiri di tempat yang tetaplah kamu di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah kepadamu. Cara dia. Qum haitsu aqamakallahu fi. Jadi sekarang ni kamu dalam khirfah, dalam kerjaan kamu. Kamu berniaga. Kamu ada duit. Tak perlu keluarkan. Tak perlu belanjakan semuanya. Tinggalkan terus semua perkara tadi. Kata tu ada Sayyidina Ibrahim bin Adham tinggalkan dunia dia. Jadi raja sepatutnya. Kenapa dia tidak dia tak duduk saja jadi raja? Mungkin dia akan boleh memimpin umat dengan kewalian beliau. Karena Allah jadikan beliau begitu. Ditetapkan beliau dengan hal beliau untuk berpindah daripada hal tersebut kepada hal yang seterusnya. Jadi dia mengikuti dengan apa yang Allah Ta'ala aturkan kepada beliau. Qum haitsu aqamakallahu fi. Sekarang ni kalau kata begini keadaan kita dah lah baru dari dalam maqam asbab. Dan dalam maqam, masuk dalam maqam tajrid. Ini disebut ni, iradatuka at-tajrid ma iqamatillah iyyaka fil asbab. Kamu nak masuk maqam tajrid yang tak perlu kepada sebab. Padahal kamu ni ashabus sebab. Ashabu as-sabab. Kamu masih lagi orang yang memerlukan kepada sebab. Perlu duit, tak ada duit pening. Maksud sebab lah tu. Kita kalau tak ada duit tengok sebulan tu, jadi apa? Lepas tu tengok account bank ni. Awak kurang duit. Tahu. Kalau nak fikir macam tu, kita makom sebab. Tapi kita ni kalau ada duit ke, tak ada duit ke, ada makan hari tu, tak ada makan ke hari tu ke, biasa. Nah. Tu kemah. Tapi jangan rasa biasa kita kalau ada bini. Bini ada, anak-anak ada, saya rasa biasa. Anak-anak teriak. Yang bini ni baju raya tak ada ke baru kata. Jangan kira dia. Orang yang dalam maqamnya tajrid,
dan isteri-isterinya dan juga anak-anaknya dengan maqam asba, maka al-dhaif amirul rakbi. Dalam perjalanan ni yang lemah tu adalah ketuanya, maka kena raikan mereka. Waktu Nabi SAW meninggalkan qutusanah, sebelum Nabi wafat, Nabi tinggalkan makan setahun untuk isteri-isteri Nabi. Kenapa? Kerana meraihkan hal mereka. Kalau ikut Nabi, Nabi tak perlu pun dengan benda tu semua. Ini Nabi meraihkan. Sebab tu Nabi gadai baju perang Nabi untuk dapatkan hampir 60 ke berapa puluh sak gandum syair bali untuk diserahkan kepada isteri-isteri Nabi SAW untuk makan setahun. Lepas setahun tu habislah. Nabi bukan siapkan untuk kehidupan mereka sepanjang hidup. Tak, sekadar setahun. Selepas Nabi wafat, maksudnya ada setahun yang mereka boleh untuk berusaha mendapatkan balik apa yang perlu mereka dapatkan dengan qut, kemakanan yang mereka perlukan. Itu maksudnya. Yang Nabi tak tinggalkan juga untuk memberikan kepada para isterinya. Kerana semua harta Nabi milik umat. Harta Nabi tidak akan diwarisi oleh keluarga Nabi SAW. Tak ada. Wildan. Hai Wildan. Tu dia. Bangkit jangan ni. Wildan. In kana muhtarifan aw muttajiran bal alladhi yata'ayyanu alaihi taqwallah. Yang penting pada bahkan yang ditentukan ke atasnya adalah bertakwa kepada Allah dalam segala urusan yang dia jalankan. Tamam, wal ijmalu fi talab. Tengok ni. Sebenarnya ni dia tak sebut ni. Dan mengelokkan dalam pekerjaan dan perniagaan. Itu kata ni ajmilu fi talab. Ajmilu fi talab. Jadi kamu kalau kata nak mendapatkan sesuatu ni, ajmilu fi talab. Cantikkan, perelokkan cara kamu dalam menuntut kepada Allah. Hal yang tak dibuat oleh sebahagian orang pada waktu dia nak berniaga. Dia tak ada ijmal fi talab. Tak ada ajmilu fi talab. Tak, mereka bukan minta dengan cara baik. Mereka minta dengan cara memalukan. Tunggu. Tak tahu malu lah. Dia buat benda-benda yang jatuh aib mereka, kemudian viral dalam Facebook. Kata dia berniaga sekian-sekian. Jangan marah dengan dia. Dia buat benda yang bodoh. Buat benda bagi orang marah. Dan buat benda bagi orang caci maki dia. Dan kemudian dia akan minta dengan cara yang simpati. Untuk orang simpati dengan dia, dengan perniagaan yang dia jalankan dan seumpamanya. Ini tidak ada ijmal fi talab, tidak ada ajmilu fi talab. Ini meminta dengan cara yang buruk. Dengan cara yang memburukkan diri dia sendiri. Ini dalil kenapa? Pada tak mengaji maksudnya. Sebab tu nak berniaga kena mengaji. Nak masuk ke jalan berniaga ni kena mengaji dulu. Tak boleh nak pergi berniaga terus mengaji, tidak. Tu yang masuk kepada benda yang haram dan seumpamanya. Hanya kerana semata-mata nak duit saja. Masuk dalam orang panggil apa, trading ni dan seumpamanya, yang tak tahu dah halal haram. Yang penting ada duit. Pasangan dalam iklan-iklan dalam YouTube dan seumpamanya, dia tengok ada ni selebriti kata nak jana duit dengan cepat tak. Ni trade dalam ni saja. Buh dalam ni. Main forex. Yang para ulama semua kata benda tu haram. Lepas tu kata tak ada masalah, duduk rumah saja, ya kata. Duit masuk, masya-Allah. Seronok. Orang pun trade. Kata tak banyak pun. RM100, RM20 pun boleh. Lagi banyak lagi ni. Tengok, buh RM20, tak sampai seminggu, dapat RM200. Tak seronok lah tu. Oi, syok ni. Takkan nak buh ni, kalau 20 dapat 200, 10 kali ganda ni. Dia ganda lagi. Dia bubuh pula 2,000. Tak sampai seminggu, 10,000. Allah, lagi syok lagi. Buh 10,000 pula. Dia syok. Niaga apa? Tak tahu. Tapi yang penting duit saya dapat. Dia kata. Banyak. Jadi waktu tu, dia akan jadi apa? Dia akan jadi makin lalai. Dan dia akan jadi sombong. Sungguh. Lepas tu kalau tengok balik, orang-orang dunia ni pandai dalam bab ni. Dia buat bad marketing, lepas tu dia akan pergi sedekah kat tempat-tempat. Lepas tu dia viral kan. Orang kata, tu dia baik. Nampak? Hampa kata dia macam-macam. Maknanya dia memang duk bantu rumah anak yatim ni sekian. Dia duk bantu pondok ni sekian. Dia duk bantu tahfiz ni sekian. Tak apa, tak ada masalah yang tu. Yang tu, kebaikan dia dengan Allah Ta'ala tu, satu tak apa, tak ada masalah.
Tapi tinggal satu lagi jalan tu. Hak tu saja. Hak baik tu baguslah. Tinggal satu lagi jalan tu. Jalan ijmal fi talaq tu. Iaitu dengan jangan memburukkan diri peribadi sendiri dengan perkara-perkara yang dilakukan oleh mereka sebelumnya. Buat benda-benda yang merosakkan maruah dan seumpamanya, sanggup untuk melakukan mereka punya perniagaan dan seumpamanya. Kita pun heran lah tengok. Benda ni jadi macam berluasa pula lah. Tak tahu main pada mana dia punya trend tu. Siapa mula dulu? Trend nak jadi kaya ni. Tengok timbul. Lepas tu semua pakat seronok. Mula-mula pakat maki. Lepas tu tukang maki tu lah seronok sekali. Dia mula kali ikut sekali tu. Dia maki kata apa bodoh, dia beli. Bang. Try dia kata. Try pula. Tak seorang beli dia. Hak maki tu. Wala yaqa'u fi muharramin wala fudulin wala tasluhu al-isti'anatu bihi fi tariqillah. Dan apa dia ni? Bihaitsu la yatruku faridatan wala nafilatan, supaya sampai dengan tidak meninggalkan yang fardu dan juga sunat, dan tidak terjerumus ke dalam yang haram, dan tidak fudul, yakni berlebih-lebihan pada perkara yang dibolehkan. Semua perkara tersebut tidak dapat membantu dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjang sikit apa ni, sebab ni macam ceramah ya daripada Tuan Guru, daripada Al-Imam Haddad kepada seorang murid sebagai memberi semangat kepadanya dan memalingkan pandangannya kepada yang lebih utama. Kalau kamu diberikan dengan kemiskinan, begini cara dia. 1, 2, 3, 4, 5. Itu macam motivasi kepada seorang murid tersebut. Ni kira bab ni macam bab motivasi lah. Sebab tu dia bab dia apa dia? Luzum ma'sabirin, kan? Faslun. Tengok bersama dengan cerita orang-orang yang sabar. Itu kena baca kisah orang-orang yang sabar. Kalau kita nak sabar, kena baca kisah orang-orang yang sabar. Macam mana mereka bersabar. Siapa dia yang paling sabar? Para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Faham? Yang tu. Dan apa dia tujuan mereka? Dan apa yang ditunjukkan oleh para Nabi? Tujuan perjalanan mereka nak ke mana? Yang tu kena tengok. Maksudnya kalau tengok balik orang-orang yang sabar ni, sabar mereka ke arah mana? Fa in 'alima al-muridu annahu la yastaqimu qalbuhu wa la yaslamu dinahu illa bitajarrudi 'anil mal wa 'anil asbabil battata lazimahu dhalik. Maka jika seorang murid mengetahui ia bahawasanya hatinya tidak boleh lurus dan tidak selamat agamanya melainkan dengan bertajarrud 'anil mal, iaitu berlepas dan menghindar diri daripada harta. Anil mal wa anil asbab, dan daripada segala sebab yang menariknya kepada yang demikian. Ini dipanggil apa dia? Tajrid dipanggil. Maqamut tajrid yang kita syarahkan tadi. Fa in kana lahu azwajun aw auladun. Ni kalau kata alimal murid annahu la yastaqimu qalbuhu wa la yaslamu dinahu illa bitajarrud anil mal. Dia tak akan boleh hatinya lurus, tak akan selamat agamanya melainkan dengan tajarrud. Tamam? Daripada harta, daripada sebab. Lazimahu dhalik, maka dia mesti tajarrud. Ini yang pertama. Kalau dia kata dia tak boleh, baik, macam mana kita nak tahu? Saya pernah tanya pada guru saya, Maulana Syekh Yusri hafizahullah, macam mana kita nak tahu kata kita ni maqam tajrid ke kita ni maqam asbab? Kata Syekh Yusri pada saya, jarrib, try tengok. Dia suruh saya try. Tapi di sini so try tadi ni orang panggil apa? Kamu sendiri mengetahui tentang hal peribadi kamu. Maksudnya begitu. Yang saya faham daripada Maulana Syekh Yusri sebut tadi, kita sendiri faham tentang keadaan diri kita. Kita tahu kita ni siapa dia sebenarnya. Jadi kita tak perlu tanya kepada guru untuk kita dapatkan panduan. Tajrid tu apa? Asbab tu apa? Dan kemudian apa ni? Wazin ala nafsik. Timbang atas dirimu. Tengok balik macam mana keadaan dirimu. Kamu ni ke arah mana yang lebih pada waktu tu? Muyul hati kita ni ke mana? Macam kita sebut tadi. Kalau duit tak ada dalam masa seminggu, kalau duit kurang dalam masa seminggu, kalau dalam poket ni ada berapa ringgit dan kemudian ada orang minta pada waktu tersebut, kalau kita bagi, kita berasa tak keluar pada waktu tersebut. Kalau kita berasa dalam hati kita ni macam kehilangan besar dengan apa yang kita bagi tadi. Kalau kita duk pikak-pikak lagi pada waktu tersebut.
Dalam poket ada RM10, ada RM2, ada RM5, ada RM50. Lalu tabung masjid. Lalu tabung masjid. Tarik tak tengok lah. Sebab tu imam duduk sebelah duduk tengok dia. Dia tengok tu imam duduk tengok. Dia pun suar-suar tangan, tarik tangan. Bubuh tengok 50. Allah, dia nak tarik RM2 tu. Dia nak ambil RM2, silap pegang. Pegang 50. Dah bubuh dah dalam lubang tu. Nak tarik balik malu. Tolak juga masuk dalam tu. Balik dia pikak tak? Kalau balik dia pikak kata, Allah, silap 50 pula dah. Ada dalam poket RM2 dia silap. Nak bubuh hak tu dia kata. Hak RM2 tu dia punya retah dia licin sikit. Hak 50 ni dia kasak sikit. Silap lah, tak erti. Lupa tu sebab kalut tu imam tu tengok. Tengok nak bagi berapa. Kalau ada lagi perasaan tersebut, maknanya apa dia? Asbab kita ni. Tu kecil je lah. Tu bagi contoh kecil sangat lah. Di sini Syekh bagi, ni dia punya dhabit dia. Yang penting apa dia? Kalau kata kita tidak istiqamah dalam hati kita ni menuju kepada Allah dan tidak selamat agama kita melainkan dengan tajrid daripada harta dan daripada sebab, albattata lazimahu zalik. Apa dia contoh paling besar tajrid bagi harta dan sebab-sebab ni? Yang tak ada anak bini, yang tidak ada pekerjaan lagi. Santri, talibul ilm. Mereka ni maqam tajrid. Sebab tu orang yang di maqam tajrid ni jangan sibuk dengan benda lain. Yang ini ditambih oleh Maulana Kiai Saleh Darat dalam syarah hikam beliau. Dan dia sebut secara jelas, penuntut ilmu di pondok contohnya, yang belajar, mereka ni di maqam tajrid sebenarnya. Di maqam tajrid. Sebab tu bukti dia maqam tajrid, semua disiapkan oleh Allah. Pasal nak belajar, biasanya dia ada beasiswa. Nanti ada orang bagi zakat dekat dia. Kemudian mai duit daripada mana kita pun tak tahu. Jadi ada duit. Kemudian orang bagi hadiah sekian. Makan setiap waktu ada orang tolong masak. Faham? Ini dari maqam tajrid ni. Disiapkan semua untuk dia. Dan dia tak perlu kerja. Tapi cukup makan. Makin gemuk lagi ada. Faham? Tak perlu kerja-kerja, tak perlu. Sebab tu bila mana kita cerita baru ni, Kiai Abdul Karim Lirboyo, kan? Waktu dia belajar dengan Syekhuna Khalil Bangkalan, yang Syekhuna Khalil waktu selepas kata Kiai Abdul Karim balik daripada cari kerja, dapatlah beras sikit untuk nak makan. Maka Tok Guru dia kata, elok, kata, tu apa yang di tangan tu? Kamu dari mana? Kata dia, saya pergi kerja sekian-sekian. Tu apa yang ada di tangan? Kata dia, beras. Upah dia. Elok, dia kata, ayam saya pun tak makan lagi. Bagi makan ayam saya. Apa maksud Tuan Guru tadi? Syekhuna Khalil nak maksudkan kepada dia. Anta fi maqam tajrid. Kamu di maqam tajrid, wahai Abdul Karim. Kenapa kamu pergi pindahkan kedudukan kamu ke maqam asbab? Maka itu akan meruntuhkan kedudukan kamu. Iradatuka al-asbab ma'a iqamatillaha iyyaka fit tajrid inhitatun min himmatil aliyah. Kamu dah, himmah kamu dah rendah dah pada waktu tersebut. Himmah kamu dah, perjalanan dah orang panggil apa? Dah mencanak naik dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kamu rendahkan dengan sebab. Itu bukan sepatutnya. Sebab tu terus Tuan Guru tadi potong sebab dia tadi. Beras yang kamu nak tu nak bagi kepada ayam. Bagi. Itu yang sepatutnya. Boleh. Jadi selepas tu baru dia nampak. Sungguh maqam tajrid ni luar biasa. Ni maksud ni. Fa in kana lahu azwajun aw aulad. Tapi kalau dah ada tanggungjawab, kita dah ada pengikat kita. Sebab tu fi'il kalau masuk dengan tak ta'nis, dia akan baca macam mana? Fi'il masuk dengan tak ta'nis, fa'alat, i'rab dia fa'alat. Kemudian ada satu lagi yang masuk dengan tak nun niswah, minta maaf, masuk dengan nun niswah. Masuk dengan nun niswah. Fi'il masuk dengan nun niswah. I'rab.
Contoh apa? Nun niswah apa ni? Alif? Ha? Fa'alna, i'rab fa'alna. I'rab fa'alna. Fi'lun madhi. Nah, alif bila dia i'rab jadi macam budak selandah tu. Fi'lun madhi mabni ala tu. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun Litisalihi litisalihi niswah. binunin niswah. La mahalla laha min al-i'rab. Tamam. Fa'alna. Tadi dia mabni ala al-fath, maksudnya mutaharrik. Fa'al ni kalau masuk dengan apa pun dia akan mutaharrik. Tapi kalau masuk dengan nun niswah saja, perempuan, dia terus jadi sukun. Tak ada berak dah. Faham? Ini orang panggil politik nahu. Hatta dalam nahu sekalipun, perbuatan tadi dia bertaharruk, maksudnya dia semua ada tahrik, maksudnya al-fath. Lepas tu kalau kata fa'il mudhari', kalau fa'il mudhari', cuba tengok fa'il mudhari' pula. Yadribu, bermasuk nun niswah. Yadribna. Tadribna ke yadribna? Yadribna. Masuk nun niswah saja. Syarimi, i'rab. Kalau yadribu, i'rab lah. Tamam. Kalau masuk dengan nun niswah ada sukun, terus jadi mabni ada sukun. Tadi marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Boleh ada barih waktu tu. Barih dalam bahasa kita harakah. Harakah maksudnya kalau bahasa pula maksud dia bergerak. Tapi bila masuk saja nun niswah terus jadi mabni ala sukun. Ada nun niswah saja terus sukun. Tak boleh buat apa. Sungguh. Tak saya tanya ni kahwin-kahwin ni. Dia berapa banyak dah dia tak boleh nak bergerak pergi mata. Okay. Dulu boleh pergi mengai merata, nikah ya terhalang jadi angler ke binatang apa ke, kan? Semua pergi tu. Dia kena ni dulu. Sampai kena buat konten dalam TikTok lah. Nak pergi mengai pun nak kena ni dulu dengan bini. Bini jerkah lari masuk dalam rumah. Kita tengok tu, ni pun nak kena buat konten juga tu. Sampai tahu tu. Jadi apa? Jadi nun niswah tu. Nun niswah ni sukun. Nun niswah masuk yadribna. Fa'al tadi jadi sukun terus jadi sukun, diam. Tak boleh nak bergerak. Okay, kerana apa? Kerana ada niswah di belakang. Ada perempuan. Masuk nun. Yang mana menunjukkan kepada perempuan. Tengok ni. Fa in kana lahu azwajun aw auladun tajibu nafaqatuhum wa kiswatuhum lazimahu al-qiyamu bidzalika was-sa'ya lahu. Ni. Kalau dia ada anak, ada isteri, maka wajib bagi dia menafkahkan isteri dan anak-anaknya dan memberi pakaian kepada mereka. Maka wajib bagi dia menjalankan kerjaan tersebut dan sa'ya lahu, dan hendaklah dia berusaha dengan menyediakan nafkah tersebut. Fa in ajaza an dhalika ajaza ka ajiza. Fa in kalau dalam asal fa in ajiza boleh kan? Boleh tengok dalam kamus. Ya, ni pun ajiza. Ya. Macam mana? Daraba. Wal ajzu babuhu daraba. Yani ajaza. Babuhu daraba. Ajaza maksudnya. Fa in ajaza an dhalika ajzan ya'dhuruhu asy-syar'u faqad kharaja min al-haraji wa salima min al-ithmi.
Babuhu daraba ay ajaza fa in ajaza an dhalika ajzan ya'zuruhu asy-syar'u faqad kharaja min al-haraj wa salima min al-ithmi. Dan jika dia lemah daripada berbuat demikian, akan lemah yang diuzurkan syarak, maksudnya. Ya'zuruhu asy-syar'u faqad kharaja min al-haraj wa salima min al-ithmi. Maka sungguhnya keluar dia daripada kesalahan dan selamat ia daripada dosa. Di sini Syekh sebut dalam petikan ni ada dua keadaan. Kamu kena tengok balik, kamu ni maqam tajdid ataupun kamu di maqam asbab. Dan kata Imam Zainuddin Malaibari Al-Kabir, kalau ada saja hubungan kita dengan orang lain, maksud ada isteri, ada anak-anak, taulah kita pada waktu itu dah maqam asbab. Betul. Kita kena tumpu kepada mereka. Dan boleh jadi tak seorang tadi, dia di maqam tajdid, tapi dia melaksanakan kerjaan tadi hanya untuk isteri-isteri dia pada maqam asbab. Boleh jadi. Boleh jadi. Ya. Jadi dia dalam masa yang sama asbab, dalam masa yang sama dia juga tajdid. Dan tak akan berlaku pertentangan dengan perkara tersebut. Dia tu yang tidak, dia yang tajdid. Tapi dia meraihkan kepada isteri dan anak-anaknya yang pada maqam asbab, maka dia bekerja. Padahal dia tajdid sebenarnya. Seperti Nabi SAW. Baginda Nabi SAW pada maqamnya tajdid. Dan baginda meraihkan orang yang berada di keliling baginda Rasul yang berada pada maqamul asbab. Wa'lam ayyuhal muridu annaka la taqdiru ala mulazamati at-ta'ati wa mujanabati asy-syahawati wal i'radi 'anid dunya illa bi an tastash'ira fi nafsika anna muddata baqa'ika fid dunya ayyamun qalilatun. Dan ketahuilah wahai murid, sesungguhnya engkau tidak mampu akan atas bermulazamah mengerjakan segala ketaatan dan menjauhi diri daripada tuntutan syahwat dan berpaling daripada dunia, melainkan illa bi an tastash'ira fi nafsika anna muddata baqa'ika fid dunya ayyamun qalilah. Melainkan kamu merasakan bahawa di dunia ni masanya singkat sahaja. Wa annaka amma qaribun tamutu. Dan kamu akan sampai kepada dalam masa yang singkat engkau akan mati. Fatansiba ajalaka baina 'ainaik, dan kamu letakkan ajalmu di depan matamu, wa tasta'idda lil mauti wa tuqaddira nuzulahu bika fi kulli waqtin, dan bersiap untuk mati dan engkau rasakan kedatangannya pada bila-bila masa sahaja. Jadi kalau nak ni dibagi yang panggil apa, tips daripada Maulana Al-Imam untuk seseorang tadi mujanabah daripada syahwat dan i'rad anid dunia. Jadi kena datangkan dengan praktikal perkara tersebut. Ini teorinya, praktikalnya kena dilaksanakan. Sebab tu dia ada perkara yang diletakkan secara teori. Perasaan-perasaan tadi, maksudnya kalau kata kita tengok orang kaya macam mana, maka kita kena letak dalam teorinya apa dia, kemungkinan mereka ni bukanlah sesuka dengan apa yang mereka dapatkan, satu tadi yang disebutkan. Kemudian bagaimana nak melaksanakan perkara tadi, praktikalnya adalah dengan cara kamu, orang panggil apa, meletakkan di depan mata kamu seakan-akan kematian itu telah berada di depanmu. Maka waktu tersebut dia akan mengelakkan daripada seorang tadi inhimak ataupun tenggelam dalam dunianya dan tenggelam dengan nafsu syahwatnya ketika tersebut. Sebab tu kata Nabi SAW, akthiru min zikri hadimil lazzat. Ini daripada perkataan inilah diringkaskan daripada hadis Nabi, akthiru min zikri hadimil lazzat. Banyakkan mengingati perkara yang menghancurkan kelazatanmu, iaitu kematian. Ingat mati dan juga menghadiri majlis kematian, mengikuti jenazah ke perkuburan dan sentiasa menziarahi ataupun melazimi menziarahi maqamnya para salihin dan para awliya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu antara sebab dan cara bagaimana untuk kita dapatkan perasaan seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad tadi. Wa iyyaka wa tulal amal, dan jaga-jaga engkau daripada panjang angan-angan. Fa innahu yamilu bika ila mahabbatid dunya. Karena orang yang panjang angan-angan inilah yang akan muyul kepada dunia. Karena angan-angan dia tinggi. Wa yusaqqilu 'alaika mulazamati at-ta'ati wal iqbala 'ala al-ibadah. Wa yusaqqilu 'alaika
mulazamata at-ta'ati, bukan mulazamati. Wa yusaqqilu 'alaika tengok sat. Tamam, betul. Wa yusaqqilu 'alaika mulazamata at-ta'ati wal iqbala 'ala al-ibadah. Mulazamata jadi maf'ul. Yang yusaqqilu huwa apa dia? Tulal amal. Jadi panjang angan-angan ni akan memberatkan kita daripada melazimi taat. Dan juga iqbal 'ala ta'ah, 'ala al-ibadah. Maksudnya untuk kita berpaling ataupun berhadap kepada ketaatan untuk buat ibadah kepada Allah. Wa tajarruda li tariqil akhirah. Betul ikan baris itu, no? Tajarruda li tariqil akhirah. Dan tajarrud, berlepas diri daripada dunia untuk kita menuju kepada Allah dengan jalan akhirat. Fi taqdiri qurbil mauti wa qisaril muddatil khair wa fi taqdiri qurbil mauti wa qisaril muddati al khairu kulluh, kan kullah. Dan untuk menuju jalan akhirat ni apa dia? Sedangkan dalam merasakan dekatnya kematian dan pendeknya masa yang ada, terdapat semua kebaikan. Wa fi taqdiri qurbil maut, kita gambarkan dengan kematian yang hampir. Wa qisaril muddati, dan pendeknya masa kita hidup ni, al khairu kulluhu, maka kesemuanya kebaikan. Fa alaika bihi, maka hendaklah engkau sentiasa berfikiran sedemikian. Wa waffaqana Allahu wa iyyaka, maka Allah memberikan taufik kepada kita dan kepada kamu. Tamam. Waffaqana Allahu wa iyyaka, kenapa didahulukan dengan na, kemudian baru didoa kepada orang lain? Kerana hu anfusakum wa ahlikum nar, dahulukan dari kamu dulu. Pada diri kamu dulu kena doa. Waffaqana Allahu, maksud kita minta kat kita dulu, wa iyyaka, baru kita minta kat orang lain. Macam tu. Khususnya pada perkara-perkara yang sebegini. Boleh faham, jadi ini sebagai motivasi lah daripada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan diberikan juga beberapa panduan kepada kita semua untuk dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala ni, bagaimana sikap yang diambil. Dan ada beberapa kedudukan dan maqam, dan kesemuanya dimuliakan Allah. Maqamul asbab dimuliakan Allah, maqamut tajrid dimuliakan Allah. Sebab tu tadi bila disebut, kalau kamu nak sampai kepada Allah, tak boleh melainkan dengan kamu meninggalkan dengan segala sebab, maka dipanggil kamu ni maqam tajrid. Tapi kalau kamu ada anak dan isteri, maka kamu kena berusaha untuk memberikan mereka dengan kebaikan, agar mereka tidak menjadi penghalangmu dalam perjalanan menuju Allah. Maknanya apa dia? Kedua-dua maqam tadi baik. Maqam tajrid juga maqamnya awliya, maqam asbab juga maqamnya awliya. Jadi jangan kita berpindah maqam sebelum sampai masanya. Itu maksud dia. Kalau kamu di maqam tajrid, kamu nak berpindah ke maqam asbab, bermaksud kamu telah merugikan kedudukanmu. Kamu dah berada di tempat yang tinggi, kamu nak pergi rendahkan kedudukanmu. Kalau kamu di maqam sebab, kamu nak pergi ke maqam tajrid, maka ni tertipu. Semua ada maqam, bukan bermakna sebab lebih rendah daripada, maaf saya sebut, bukan sebab bermaksud lebih lekeh daripada tajrid. Tak, tajrid lahu maqam, asbab lahu maqam. Disebabkan kerana kamu ada hamzatul wasl, ada penghubung, ada pengikat kamu dalam perjalanan yang telah kamu dijadikan oleh Allah untuk berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia umat tadi? Anak kamu, isteri-isteri kamu, anak-anak kamu dan seumpamanya. Maka kamu kena meraihkan hal pada waktu tersebut. Kerana as-sufi ibnu waqtih, dan adalah golongan sufi ini adalah orang yang bermuamalah dengan waktu ketika mana dia berada ketika tersebut. Kalau dia ada isteri, dia ada anak-anak, maka dia beramal untuk melakukan kebaikan kepada makhluk Allah Ta'ala. Yang paling perlu dia melakukan kebaikan adalah yang paling hampir dengan dia. Kemudian kalau dia di maqam tajrid, maka dia tidak akan rendahkan kedudukannya ke tempat yang lain. Jadi ini bagi tambih kepada para santri, para murid, para tulabul ilm, dan juga kepada orang-orang yang maqam tajrid, dia tak ada bini, tak ada anak-anak. Seorang perempuan contohnya nak menuju kepada Allah, dan dia dah
tak ada suami contohnya. Anak-anak pun dah tak ada waktu tu dengan dia, dan dia pun tak wajib untuk nak menafkahkan kepada anak-anak dia. Dia kena tahu dia maqam tajrid pada waktu tu. Kan saya dah tajrid, jadi saya nak kena buat apa? Iqbal ala Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kalau kata seorang suami yang sebelum ni ada anak dengan isteri, kemudian Allah Ta'ala jemput anak dan isteri ni selepas tu, dan orang panggil apa, pada maqam tersebut dia kena sabar, kena redha dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Kemudian ada maqam tajrid, kerana dia terang tak ada lagi apa ni tanggungjawab, jadi dia ada mak lagi dan seumpamanya. Yang tu dia kena ambil berat juga. Maksud selagi mana masih ada alaqah dengan sesuatu, maka dia masih lagi perlu kepada sebab tersebut. Kecuali yang beralaqah dengan dia tadi juga dalam maqam tajrid yang sama dengan dia. Itu lain. Kedua-duanya dengan maqam tajrid. Itu lain macam. Baik. Pasal yang ke-13, faslun fi sabri, bukan sabru. Faslun fi sabri ala adhan nasi wal hadari min fitnatihim. Tamam? Ini Ustaz Allah pun pesan ni, dia kata hak ni memang salah ni, salah memang yang memang lawak dia kata. Dia memang dah betulkan dah, dia tak tahu macam mana dia pergi. Allahu alam, dia tak tahu macam mana dia pergi betul. Jadi betul bukan betul ni. Jadi tak betul tu. Faslun fi sabri ala adhan nasi wal hadari min fitnatihim. Satu fasal benar menyatakan sabar dari gangguan manusia dan bersikap waspada daripada fitnah mereka. InsyaAllah kita akan sambung pada esok hari, insyaAllah. Kita hari yang ke-berapa dah ni? Di Zawiyah hari yang ke-12. InsyaAllah. Esok kita akan masuk pada bab yang fasal yang ke-13. Faslun fi sabri ala adhan nasi wal hadari min fitnatihim. Ini pun tak panjang, pendek saja. Ni yang panjang sekali ni. Antara bab panjang. Ada lagi bab panjang belakang. Bab panjang, bab adab-adab guru dengan murid dan seumpamanya, itu panjang juga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada soalan, saya masih kurang faham tentang menghidupkan masa antara maghrib isyak. Adakah yang dimaksudkan solat sunat selepas maghrib sama ada 20 rakaat atau 6 rakaat, termasuk 2 atau 4 rakaat sunat ba'diyah? Dan menghidupkan masa antara maghrib dan isyak di sini dipanggil solat sunat awwabin. Solat sunat awwabin. Solat maghrib dan isyak tadi, 2 rakaat atau 4 rakaat solat sunat ba'diyah dan qabliyah tersebut, ba'diyah, iaitu ya sekurang-kurangnya menghidupkan antara maghrib dengan isyak. Sekurang-kurangnya. Tapi yang dimaksudkan juga di sini ditambah lagi dengan 20 rakaat solat sunat awwabin. Yang tu. Jadi itu menghidupkan masa juga. Adakah yang dimaksudkan solat sunat selepas maghrib termasuk 2 atau 4 rakaat? Dah tak termasuk. Tak. 2 rakaat ba'diyah itu dipanggil rawatib. 20 rakaat yang mana menghidupkan antara waktu maghrib dengan isyak tadi itu dipanggil awwabin. Awwabin. Itu. Tak sama lah, dua tu benda beza. Tamam. Assalamualaikum. Soalan yang pertama, dalam bab qada solat, seorang yang berumur 60 tahun tapi dia berhijrah baru dalam 10 tahun lebih. Macam mana dia nak qada semua solat-solat fardu yang dia tinggalkan? Takdirkan dia sendiri tahu macam mana dia tinggalkan solat tadi. Dia baru berhijrah 10 tahun, umur dah 60 tahun. Jadi kalau dia balik umur berapa? Tolak balik umur dia. Kalau dia balik umur 9 tahun. 9 tahun tolak berapa? 60. Maksudnya 10 tahun yang ke belakang. Maksudnya dia sampai umur 50 baru dia berubah. Umur 50 tu maksudnya dia tak tinggal sembahyang tu. 50 sampai 60 tak tinggal sembahyang. Sebelum tu yang tinggal sembahyang. Baik, sebelum tu nak kira daripada mana? Jadi masa 50 tu tolak umur 9 tahun tu. Jadi berapa? 41 tahun. 41 tahun tu memang tak sembahyang sungguh kan? Kalau 41 tahun tu memang lalai tak sembahyang langsung. Takdir kan? Kali
Sehari 5 waktu. Kali dengan 41 tahun. Ya. Tu kalau tak semayang langsung lah. Dia tak semayang juga Ustaz, tapi cilan-celup itu je lah. Ada satu hari itu 1 waktu semayang, 4 waktu tak semayang. Takdirkan. Ambil yang paling banyak. Yang paling banyak. Tu cara kira dia. Buat macam mana? Puasa dia macam mana pula? Puasa dia kena qada. Sekadar dia mampu. Yang selebihnya tadi dia kena bayar fidyah. Sebab apa? Sebab dia tak selesaikan, sebab dia dah langkah tahun dah. Kena bayar fidyah, tu kena kiraan lain pula. Yang tu. Zakat dia pula macam mana? Sama juga. Sebab tu kena beringat selalulah dengan benda-benda macam ni. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala bagi tu. Dan kalau orang yang macam ni, jangan juga ditinggalkan dengan amalan-amalan yang mana Nabi sebut dalam hadis. Contohnya baca qul huwallahu ahad 3 kali, menyamai satu Quran. Pahalanya menyamai seperti mengkhatamkan Quran. Membaca qul ya ayyuhal kafirun 4 kali, sama seperti mengkhatamkan Al-Quran. Maka jangan ditinggalkan amalan-amalan tu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar tu kalau dibaca, itu akan memberatkan. Khafifatani 'ala lisan, sakhilatani 'ala mizan. Sakhilatani fil mizan. Akan memberatkan di atas timbangan. Jadi jangan ditinggalkan wirid-wirid zikir yang amalan yang kecil tapi pahalanya besar. Yang ditinggalkan. Kerana ni kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, ini hikmahnya Nabi SAW sebutkan amalan-amalan sedemikian dengan pahala yang luar biasa untuk meraihkan hamba-hamba umat yang mana kelalaian sebelumnya, yang tertinggal dengan perkara-perkara yang telah berlalu tadi, maka dia nak ambil balik pahala-pahala yang besar tadi dengan melakukan perbuatan yang kecil-kecil ni, tapi diberi makluman oleh Rasulullah bahawa amalan tadi besar pahala dia. Jadi jangan ditinggalkan yang tu. Itu satu. Tapi qada jangan ditinggalkan lah. Diteruskan qada tadi dan dilakukan dengan takdir yang kita sebutkan tadi. Tamam. Soalan kedua ni saya kurang jelas sikit. Ini dia kata, jika seorang ayah mengajarkan semua amalan wirid dan zikir kepada anak-anaknya, adakah lebih afdal baginya untuk menyimpan atau merahsiakan suatu amalan yang khusus supaya tak diketahui semua ahli keluarganya? Ni saya tak tahu nak jelas ni apa dia maksud ni. Dia ajak anak dia wirid dengan zikir. Jadi mana lebih afdal? Menyimpan atau merahsiakan suatu amalan khusus supaya lepas tu? Merahsiakan amalan bukan sama dengan mengajak. Dia mengajak wirid ke anak dia. Semua wirid dia ajak ke anak dia. Jadi dia kena rahsiakan satu amalan. Bukan rahsiakan amalan tu, rahsiakan wirid. Faham tak ni? Jadi dia ajak wirid, ada 10 wirid. Satu wirid ni dia kena rahsiakan untuk diri dia. Itu bukan tu. Ni bukan untuk guru silat. Dia kira macam untuk guru silat kau ni. Saya faham ni tu lah. Baca-baca ni kan. Ingat kata kena ada satu amalan dia rahsiakan untuk diri dia. Dia ajak anak dia 5 waktu semayang, dia ajak 4 ya. Satu lagi dia rahsia, tu tak boleh. Tu bukan cara gitu. Ni bukan ajak buah silat. Dah ajaklah semua. Tapi hak amalan satu tu, hak tu untuk kita lah. Kita kena buatlah amalan tu, jangan cerita kat dia. Faham? Kita ajak dia semua perkara kebaikan. Ajak semua perkara kebaikan yang kita ketahui. Kemudian kita khususkan untuk kita satu amalan daripada perkara kebaikan yang kita buat tadi. Kita tak cerita ke anak kita. Jadi kita ni suka sedekah. Tak cerita ke anak kita. Sedekah ni yang paling pok suka. Memang ayah buat selalu. Tiap-tiap hari ayah akan sedekah. Tengah malam. Ada kat pondok-pondok mana, ayah akan masuk RM10. Tiap-tiap hari. Hanya rapat korang. Ini rahsia. Yang tu bawa. Tak rahsia lah tu. Yang rahsia tu kita maksudkan tadi. Daripada amalan-amalan baik yang diajak pada anak-anak dia tersebut. Maka ada satu amalan daripada kebaikan-kebaikan tadi ni. Hak tu dia tak cerita ke orang. Dia buat apa baik tu. Dia ajak anak dia tahajud. Tapi dia tak cerita dia tiap-tiap malam tahajud. Itu maksud dia. Bukan dia tak ajak anak dia tahajud. Sebab apa? Sebab hak tu kena rahsia. Tak boleh habaq kat anak dia. Tahajud tak boleh habaq. Sebab apa? Sebab tu rahsia saya dengan Tuhan. Rahsia kita punya amalan dengan cerita kepada dia dengan amalan tersebut. Tu dua benda yang berbeza. Tu maksud dia. Mungkin tu kot saya faham. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.